Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 2 hari Sanusi didakwa di Mahkamah Session di Selayang baru-baru ini, akhirnya Sultan Kedah bertitah. Ini titah Sultan Kedah yang kita tunggu-tunggu karena ini pastinya akan meredakan keadaan yang ada di Malaysia pada ketika ini. Sultan Kedah titah, jangan gunakan masjid untuk berpolitik. Daulat tuanku. Sultan Kedah, Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah hari ini bertitah agar umat Islam tidak membangkitkan isu-isu yang boleh menggugat perpaduan ummah. Sultan Salehuddin bertitah, baginda mengharapkan agar umat Islam di negeri ini juga sentiasa hidup dalam bersatu padu dan menjaga keharmonian bersama. Antara salah satu sebab perpecahan yang melanda masyarakat adalah ketidakmampuan dalam mengendalikan hawa nafsu serta tidak matang dalam memberikan tindak balas dalam perbezaan pendapat, sehingga mudah melenting dan bergaduh sesama sendiri. Walhal pergaduhan ini ada yang berpunca daripada isu remeh-temeh titah baginda pada Majlis Perhimpunan sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Kedah 1445 Hijriah 2023 di sini hari ini. Baginda juga memberi peringatan agar rumah ibadat, yaitu masjid, tidak digunakan sebagai tempat untuk berpolitik kerana dikhawatiri menimbulkan perpecahan. Baginda sama sekali tidak bersetuju dengan segelintir golongan yang tidak bertanggung jawab menggunakan platform masjid sebagai tempat untuk berpolitik dan menimbulkan kegawatan dan perpecahan dalam kalangan umat Islam, titah baginda lagi. Bertitah lanjut, kata baginda, bibit-bibit perpecahan dapat diatasi sekiranya semua umat Islam kembali semula kepada ajaran yang paling asas, iaitu berpegang pada roh Al-Quran. Sultan Salehuddin menyeru agar umat Islam mengambil iktibar daripada kehidupan Rasulullah serta berusaha sedaya upaya untuk menyerap tingkah laku dan akhlak baginda. Pada majlis itu, Sultan Salehuddin turut berkenan menyampaikan anugerah kepada tokoh Ma'al Hijrah, kepada cendekiawan syariah yang juga pemilik Kedah Darul Aman FC, KDA-FC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Baginda turut berkenan menganugerahkan masjid terbaik kepada Masjid Ar-Rahmlah Guar Cempedak di Jerai bagi kategori bandar serta Masjid Ar-Rahman Air Hitam Jerlun luar bandar. Saudara-saudara sekalian, apabila titah baginda ini menyeru supaya semua orang, terutamanya orang politik, jangan gunakan masjid untuk berpolitik, ini satu seruan yang harus diambil kira dan harus diambil berat oleh semua ahli politik. Menolak atau melakukan larangan, yaitu berpolitik di rumah ibadat, akan membawa kepada perpecahan titah baginda. Oleh sebab itulah, sesiapa yang cuba melanggar ataupun tidak mengikuti pesanan titah baginda ini bermaksud bolehlah dikategorikan sebagai orang yang derhaka. Semoga dengan titah Sultan Kedah ini tidak ada lagi isu-isu berkaitan rumah ibadat dijadikan tempat untuk berpolitik. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Muhyiddin Yassin kali ini. Seperti yang saya nyatakan dalam konten sebelum ini, tindakan Muhyiddin Yassin mahu menyaman Anwar Ibrahim sebenarnya menjerat leher sendiri, memerangkap diri sendiri. Tuntutan Muhyiddin Yassin kemarin supaya Anwar Ibrahim memohon maaf dan menarik kenyataan beliau berkaitan dengan pembayaran hutang Felda dan menuntut supaya Anwar Ibrahim memohon maaf dalam masa 24 jam serta menunjukkan kalau benar beliau mempunyai tanda tangan dokumen berkaitan pelupusan hutang Felda bernilai 8.2 bilion itu akhirnya memakan diri. Ramai orang persoalkan, kata mereka, bagaimana kalau benar-benar Anwar Ibrahim tidak mempunyai dokumen tersebut. Saya kata begini,
Tindakan itu boleh menyebabkan Muhyiddin Yassin terperangkap sendiri. Akhirnya seperti yang dinyatakan tadi, akhirnya Muhyiddin Yassin terperangkap diri sendiri apabila akhirnya Anwar Ibrahim tampil menyatakan, saya tidak perlu masa 24 jam. Saya hanya diberi 12 jam pun saya akan berikan, saya akan tunjukkan dokumen yang ditandatangani, kata Anwar Ibrahim. Jauh sekali Anwar Ibrahim menuntut ataupun memohon maaf, jauh sekali Anwar Ibrahim menarik balik kenyataan beliau. Jadi kali ini habislah Muhyiddin Yassin terperangkap diri sendiri, bukan diperangkap oleh orang lain tetapi terperangkap oleh diri sendiri. Hari ini Perdana Menteri tunjuk bukti tanda tangan hapus hutang Ponoroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengemukakan bukti bahawa beliau telah menandatangani dokumen bagi penghapusan hutang Ponoroka Felda. Saya boleh bawa, tak perlu tunggu 24 jam, kata Anwar Ibrahim. Dalam 12 jam pun saya boleh, kata beliau. Memang saya tanda tangan pada 24 Jun lepas. Kenapa dia, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak buat kerja? Tak tahu, kata Anwar Ibrahim. Ini menjadi persoalan besar kepada kita semua. Apabila Muhyiddin Yassin menuntut, kononnya beliaulah yang menghapuskan hutang tersebut. Tetapi Anwar Ibrahim menyatakan dia yang tanda tangan pada 27 Jun lepas dan dia turut bertanya, dia hairan kenapa Muhyiddin Yassin tak buat kerja. Saya pun tak tahu, kata Anwar Ibrahim. Kamu Muhyiddin cabar begitu, tidak apa. Baik, saya akan tunjuk bukti saya tanda tangan pelupusan hutang RM 990 juta. Dia kena minta maaf, kata Anwar Ibrahim. Jadi kali ini Anwar Ibrahim yang dituntut. Sebelum ini Anwar Ibrahim yang dituntut memohon maaf sebab kononnya Anwar Ibrahim memfitnah Muhyiddin Yassin. Tapi rupa-rupanya kali ini giliran Anwar Ibrahim menyatakan, kamulah Muhyiddin yang perlu minta maaf kerana tak mengaku tak buat kerja, dan kata Anwar Ibrahim, dan ada bukti bahawa Anwar Ibrahim bercakap benar. Jadi kata Anwar, dialah yang perlu memohon maaf. Jadi tadi Muhyiddin menuntut, Anwar Ibrahim memohon maaf. Kali ini Muhyiddin pula yang perlu memohon maaf. Anwar berkata demikian bagi menjawab tuntutan Muhyiddin kepada beliau agar membuat permohonan maaf tanpa syarat dan terbuka secara bertulis susulan kenyataannya yang mendakwa hutang Ponoroka Felda berjumlah 8.3 bilion tidak pernah dilupuskan di bawah pentadbiran Muhyiddin. Tuntutan itu dikemukakan dalam surat bertarik 18 Julai menerusi firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership. Selain itu, dalam tempoh 24 jam daripada penerimaan surat berkenaan, Anwar juga perlu mengemukakan surat atau dokumen yang ditandatangani mengatakan beliau sebagai Menteri Keuangan pada akhir Jun lepas meluluskan pelupusan hutang Ponoroka Felda bernilai RM 8.3 bilion. Justru sebelum melakukan lawatan rasmi ke Vietnam esok, Anwar berkata beliau akan menghubungi Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP Datuk Johan Muhammad Merikan untuk menyerahkan bukti berkenan. InsyaAllah sebelum saya ke Vietnam esok, saya akan telefon KSP dan akan bagi bukti itu. Saya nak dia, Muhyiddin, minta maaf secara terbuka. Kali ini Muhyiddin pula yang perlu memohon maaf. Silap sikit, Muhyiddin lah yang akan kena saman, Muhyiddin lah yang akan kena. Inilah yang kata meludah ke langit terkena muka sendiri. Dan tak tahulah, mungkin Muhyiddin tak sedar Anwar Ibrahim mempunyai bukti tersebut. Anwar yang juga Menteri Keuangan sebelum ini mendakwa belanjawan 2021 dan 2022 di bawah Perikatan Nasional tidak mempunyai peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. Katanya hanya dalam belanjawan Madani 2023 beliau menyerahkan RM 990 juta peruntukan awal bagi melupuskan hutang Ponoroka Felda yang berjumlah RM 8.3 bilion itu. Jadi sekarang nak tanya kepada walaun-walaun penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin yang kata Anwar Ibrahim tu bohonglah, memfitnah lah dan sebagainya. Anda fikir-fikirkan sekarang siapalah yang memfitnah, siapalah yang berbohong.
Kali ini kita tunggulah nanti siapa yang akan memohon maaf secara terbuka. Adakah Anwar Ibrahim ataupun Muhyiddin Yassin? Jadi benarlah kata-kata penganalisis politik sebelum ini, tindakan Muhyiddin menuntut Anwar Ibrahim memohon maaf dan menunjukkan bukti dan mahu menyaman Anwar Ibrahim tindakan bunuh diri, tindakan menjerat leher sendiri, dan tindakan yang pasti dia sesali. Seperti Mahathir Mohamad telah pun tersilap langkah apabila menyaman Anwar Ibrahim, akhirnya dia menjerat diri sendiri, sehingga banyak perkara yang luar biasa, yang lebih menarik, yang lebih mengejutkan didedahkan satu persatu oleh Anwar Ibrahim. Jangan lupa Anwar Ibrahim sekarang adalah Perdana Menteri, Menteri Keuangan yang memegang segala-galanya, memegang segala dokumen, memegang segala perkara yang mungkin disembunyikan sebelum ini. Anwar Ibrahim mampu dan ada akses untuk mendapatkan bukti dengan mudah, mengorek dengan lebih mudah, dan mendedahkan dengan lebih mudah. Jadi mungkin Mahathir, Muhyiddin lupa bahwa Anwar Ibrahim sekarang adalah Perdana Menteri dan mereka pula adalah hanya pembangkang. Bahkan Tun Mahathir sekarang tidak punya apa-apa selain hanya pemerhati politik, karena beliau bukan ahli Dewan Undangan Negeri, bukan juga ahli parlimen, dan tidak punya apa kapasiti pun dalam kerajaan. Semoga dengan pendedahan ini Muhyiddin akan lebih berhati-hati apabila mau menyaman sesiapa, karena takut nanti beliaulah yang akan terjerat sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi-pagi subuh ini kita dikejutkan dengan berita kemenangan Anwar Ibrahim, dan saya harap Anda share video ini sepanjang ianya masih lagi relevan. 5 bukti Malaysia dalam kedudukan lebih baik di bawah kerajaan perpaduan. Nombor 4 paling terbaik punya. Share video ini. Saudara-saudara sekalian, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil membentangkan 5 bukti bahawa Malaysia kini berada di kedudukan lebih baik di sepanjang pentadbiran kerajaan perpaduan. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau berkongsi kad laporan 7 bulan kerajaan perpaduan siri 2 yang menggariskan bukti terbabit, iaitu ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan lebih baik pada sukuk pertama tahun ini dengan 5.6% berbanding tempoh sama bagi tahun lepas, iaitu 4.8%. Jumlah pelaburan ke Malaysia meningkat kepada RM71.4 bilion bagi sukuk pertama tahun 2023 berbanding RM44.7 bilion bagi suku pertama tahun 2022, menurutnya dalam hantaran itu. Fahmi berkata, selain itu kadar inflasi negara semakin rendah, iaitu 3.9% bagi suku pertama dan 3.6% bagi suku kedua tahun ini berbanding 3.7% dan 4.2% masing-masing bagi suku ketiga dan suku keempat pada tahun 2022. Beliau berkata indeks kebebasan akhbar juga bertambah baik dari tangga ke-113 pada tahun lepas ke tangga ke-73 bagi tahun 2023. Manakala kedudukan daya saing Malaysia, daya saing dunia naik 5 anak tangga kepada ke-27 tahun ini berbanding ke-32 tahun lepas. Terbukti dalam tempoh hanya 7 bulan saja, kerajaan perpaduan mentadbir negara ini ke arah yang lebih baik. InsyaAllah, 5 pencapaian ini akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya generasi baru pada masa depan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, walaun-walaun yang ada di luar sana pastinya terlojak gembira karena ada orang kata kerajaan Muhyiddin Yassin, kerajaan Perikatan Nasional jauh lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Namun demikian mereka lupa fakta-fakta penting ini. Fakta-fakta penting tidak boleh diubah. Nombor-nombor penting tak boleh diubah. Takkanlah apabila dinyatakan 5 bukti Malaysia berada dalam kedudukan terbaik ini,
adalah satu fitnah juga. Kalau itu fitnah, sampai bilalah Malaysia ini nak maju. Saudara, apabila Anwar Ibrahim mengambil alih kerajaan ini, perkara pertama yang kita alami kebaikan ialah kita mencatat ekonomi negara kita, mencatat pertumbuhan lebih baik pada suku pertama, iaitu 50.6% berbanding tempoh sama bagi tahun yang lepas, iaitu 4.8%. Bukankah itu perkara yang lebih baik berbanding pemerintahan Perikatan Nasional? Jumlah pelaburan Malaysia juga telah meningkat daripada 44.7 bilion kepada 71.4 bilion. Ini pun satu bukti yang pastinya menjadi kecemburuan bagi pimpinan sebelum Anwar Ibrahim. Selain itu, kadar inflasi juga telah pun menurun daripada 39%, yaitu 39% pada suku pertama dan 3.6% bagi suku kedua, berbanding 3.7% dan 4.2% pada tahun 2022. Manakala indeks kebebasan akbar, ini yang paling menarik. Ada orang kata kuku besinya Anwar konon. Ada orang kata di Malaysia tak boleh bercakap. Seperti Sanusi kata, cakap saja susah, kata beliau. Tapi indeks kebebasan akbar di Malaysia, kita telah melonjak ke tangga 73 berbanding 113 sewaktu pemerintahan sebelum Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, selain itu, daya saing dunia juga, Malaysia naik 5 anak tangga daripada berbanding umur tangga ke-32 pada tahun lepas, kini ke tangga 27. Ini bukti yang kukuh menunjukkan kepimpinan Anwar Ibrahim jauh lebih baik daripada kepimpinan kerajaan sebelum ini. Kita jumpa lagi, berikan komen Anda, share video ini. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Wow, ini kita tunggu-tunggu. Ada orang kata tindakan Muhyiddin kali ini menjerat leher sendiri. Ada juga orang kata tindakan Muhyiddin kali ini adalah tindakan yang ditunggu-tunggu oleh Anwar Ibrahim, yaitu tindakan Muhyiddin mahu menyaman Anwar Ibrahim. Saya secara pribadi sebagai pemerhati politik bebas dan juga pengkritik politik bebas, saya beranggapan inilah yang kita tunggu-tunggu supaya perkara benar dapat dibuktikan di mahkamah dan tidak ada lagi pertikaian yang berterusan. Tindakan Muhyiddin mahu menyaman Anwar Ibrahim adalah satu tindakan yang paling tepat. Kita berharap ianya bukan acah-acah sahaja. Kita berharap perkara tersebut benar-benar dilaksanakan dan dibuat oleh Muhyiddin. Kerana kita pun menantikan siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Namun demikian, banyak pemerhati politik mengatakan tindakan Muhyiddin menyaman Anwar Ibrahim akan lebih menayangkan pekung di dada, akan lebih membongkarkan perkara-perkara yang sepatutnya tidak diketahui oleh umum. Namun, inilah yang kita nantikan. Benarkah ianya akan menjerat leher Muhyiddin? Kita pun tak pasti. Cuma masa akan menentukan. Hari ini Muhyiddin menuntut Anwar Ibrahim tarik balik kenyataan lupus hutang Peneroka Felda. Muhyiddin juga menuntut supaya Anwar Ibrahim menunjukkan dokumen yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim jika berani, kata beliau. Menurut Muhyiddin, jika tuntutan gagal dipenuhi dalam tempoh 24 jam, makna kata hari ini sehingga ke hari ini, kalau Anwar Ibrahim tidak membuat penarikan semula kenyataan, mereka akan mengambil tindakan saman terhadap Anwar Ibrahim. Kita tunggulah hari ini sehingga petang hari ini, adakah Anwar Ibrahim akan membuat permohonan maaf ataupun Muhyiddin akan menyaman Anwar Ibrahim, atau itu hanyalah satu acah-acah, kita pun tak pasti. Muhyiddin Yassin menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim menarik balik kenyataan berhubung pelupusan hutang Peneroka Felda dan memohon maaf secara terbuka kerana ia disifatkan sebagai fitnah.
Saya berharap Anwar Ibrahim tidak membuat permohonan maaf atau tidak menarik balik kenyataan itu supaya Muhyiddin dapat menyaman Anwar Ibrahim dan bolehlah mereka bertarung semula di mahkamah. Apa pendapat Anda sekalian netizen? Adakah Anda juga setuju dengan kenyataan ataupun pendapat saya ini? Yaitu Anwar Ibrahim jangan menarik dakwaan ataupun jangan menarik kenyataan dan bersedia untuk disaman oleh Muhyiddin dan tidak memohon maaf. Jika tuntutan itu gagal dipenuhi dalam tempo 24 jam, kata Muhyiddin, pihak peguam bekas Perdana Menteri itu berkata, mereka diarah memulakan tindakan undang-undang terhadap Anwar. Menurut surat yang dilihat OFMT, Anwar telah membuat kenyataan fitnah terhadap anak guam kami Muhyiddin dengan niat mencemar, menjatuhkan dan atau merusakkan reputasinya menurut surat tersebut. Dalam satu majlis awal bulan ini, Anwar mendakwa pentadbiran Muhyiddin mengumumkan dan akan melupuskan 8,3 bilion hutang peneroka. Tetapi langkah itu tidak pernah dilaksanakan, kata Anwar Ibrahim. Saudara, kita akan tengok siapa yang kena dan siapa yang terkantoi. Karena kalau hanya bercakap di pentas, bercakap di media, tiada tahu. Kita tak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi apabila bercakap dalam mahkamah, kita akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita berharap Anwar Ibrahim tidak menarik kenyataan dan tidak memohon maaf. Manakala Muhyiddin pula, janganlah acah-acah saja. Teruskan saman kepada Anwar Ibrahim. Satu lagi yang Muhyiddin perlu ambil keputusan segera ialah adakah beliau akan menyaman Anwar Ibrahim berkaitan dengan pendedahan Anwar Ibrahim bahawa Tun Mahathir dan Muhyiddin pernah berhasrat mahu mengharamkan UMNO. Dan menurut Anwar Musa, beliau kata kenyataan Anwar itu adalah tidak tepat dan tidak benar. Jadi kalau begitu, kenapa Anwar Musa pula yang begitu lantang menentang Anwar Ibrahim? Biarlah Muhyiddin pula yang mengambil tindakan. Kalau benar itu adalah salah dan bohong, cepat-cepatlah saman Anwar Ibrahim berkaitan perkara tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.